Malaysia amat kaya dengan kepelbagaian biodiversiti, baik di darat maupun air. Di dalam perairan pula, selain daripada ikan, ada pelbagai lagi spesies haiwan lain yang menghuninya. Antaranya ialah kura-kura. Namun bukanlah semua spesies kura-kura mendiami air sepenuhnya, kerana ada juga spesies yang lebih banyak menghabiskan masa di darat. Oleh itu, video kali ini akan memperkenalkan spesies kura-kura tempatan di Malaysia. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Kura-kura adalah sejenis haiwan reptiliar yang berasal dari susur galut Testudinus. Ciri-ciri khas susur galut ini ialah badannya bercengkerang. Ada yang cengkerangnya keras, dan ada juga yang lembut. Untuk pengetahuan semua, cengkerang itu sebenarnya adalah sebahagian dari tulang badannya. Ia adalah kejadian semula jadi, di mana cengkerang tersebut berfungsi sebagai perisai atau perlindungan, dengan cara ia berlindung di sebaliknya jika rasa terancam. Kura-kura yang mendiami air tawar turut dikenali dengan panggilan lain, antaranya ialah labi-labi, tuntung, jelebo, baneng, dan juku-juku. Selain dari perairan air tawar, ada spesies kura-kura yang mendiami lautan, yang lebih dikenali sebagai penyu. Selain itu, sebenarnya di Malaysia sudah ada kemunculan spesies kura-kura asing sejak beberapa dekad yang lalu akibat perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah melepaskannya ke perairan. Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya hampir semua spesies kura-kura tempatan yang liar sedang terancam oleh kepupusan, hingga ada spesies yang hampir tidak ditemui lagi di sesuatu kawasan kerana populasinya yang semakin kecil dengan amat drastik ketika ini. Antara punca utamanya ialah faktor kerosakan ekosistem dan kehilangan habitat. Selain itu, ia turut berpunca dari penangkapan yang tidak terkawal dan telah diseludup keluar untuk dijadikan haiwan peliharaan, sebagai makanan dan untuk perubatan. Kemunculan spesies kura-kura pendatang juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi punca penurunan populasi kura-kura tempatan, akibat dari persaingan makanan dan juga habitat, yang hakikatnya kedua-dua sumber penting ini memang semakin tidak mencukupi ketika ini. Oleh itu, banyak spesies yang telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN dan diletakkan di bawah Akta Haiwan Terlindung. Sebelum kita mengenali spesies kura-kura pendatang, mari kita kenali spesies kura-kura tempatan terlebih dahulu. Cora amboinensis camaroma, yang dikenali sebagai kura-kura katup. Ini adalah kura-kura tempatan yang selalu ditemui di pelbagai kawasan, kerana kemampuannya beradaptasi ke pelbagai jenis habitat, malahan ia ada ditemui sehingga ke paya bakau. Kura-kura katup adalah antara spesies kura-kura yang komersial di negara jiran, antaranya Thailand dan Vietnam. Walau bagaimanapun, di Malaysia populasi yang liar semakin kecil. Hyosemis grandis, yang dikenali sebagai kura-kura besar. Kura-kura besar mendiami sungai, paya, parit, dan ada juga yang mendiami sawah padi. Ini antara spesies yang sedang terancam. Ia telah diletakkan dalam kategori amat terancam oleh IUCN. Boleh dikatakan kini ia hampir tidak kelihatan di Malaysia. Hyosemis N. nandali, yang dikenali sebagai kura-kura tokong. Kura-kura tokong biasanya mendiami kawasan berpaya. Ia telah diletakkan dalam kategori amat terancam oleh IUCN, namun telah ada usaha pembiakan spesies ini oleh beberapa pihak luar. Hyosemis spinosa, yang dikenali sebagai kura-kura duri atau kura-kura matahari. Kura-kura duri mendiami kawasan altitude tinggi seperti bukit dan gunung. Walau bagaimanapun, ia telah pun dikategorikan terancam oleh IUCN kerana populasinya yang semakin kurang. Namun kini sudah ada pihak luar yang mengusahakan penternakan spesies ini. Malayamis macrocephala, yang dikenali sebagai kura-kura siput atau jelebo siput. Spesies pemakan siput ini kebiasaannya mendiami paya, sawah, dan juga parit. Ia pernah dikategorikan sebagai terdedah kepada ancaman oleh IUCN, tetapi kini ia telah dikategorikan sebagai tidak membimbangkan kerana dari pemerhatian pengkaji mendapati populasinya sedang meningkat semula.
Sibenrochilla crassicolis, yang dikenali sebagai kura-kura kolam. Kura-kura kolam selalunya mendiami kawasan berpaya atau sungai yang berarus perlahan. Spesies ini juga sudah kurang ditemui dan telah dikategorikan sebagai terancam oleh IUCN. Cyclamis dentata, yang dikenali sebagai kura-kura gerigi. Ini adalah antara spesies kura-kura yang mendiami sungai di kawasan altitude tinggi seperti bukit dan gunung. Ia dikategorikan sebagai hampir terancam oleh IUCN kerana populasinya telah mula menurun. Orlitia bornensis, yang dikenali sebagai kura-kura juku atau juku-juku besar. Kura-kura juku selalu mendiami tasik, paya dan sungai yang berarus perlahan. Spesies ini telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Ia sebenarnya agak jarang ditemui di Malaysia kerana taburan kura-kura juku lebih banyak di bahagian Kalimantan, Indonesia. Dotoclis platinota, ia dikenali sebagai kura-kura datar. Ia biasanya mendiami kawasan berpaya. Kura-kura datar ini telah dikategorikan sebagai terdedah pada ancaman oleh IUCN ketika ini kerana populasinya telah mula menurun. Manoria impresa, yang dikenali sebagai kura-kura bukit atau banang bukit. Kura-kura bukit mendiami kawasan pergunungan tinggi. Ia boleh ditemui sehingga 2 km tinggi dari aras laut. Kini ia dikategorikan sebagai terancam oleh IUCN kerana populasinya yang sudah semakin menurun. Manoria emis, yang dikenali sebagai kura-kura perang atau banang perang. Ini adalah antara spesies yang mendiami kawasan pergunungan tinggi dan dipercayai ia adalah antara spesies kura-kura primitif yang masih ada. Ia telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Indotestudo elongata, ia dikenali sebagai kura-kura lonjong atau banang lonjong. Ia mendiami pelbagai jenis habitat yang berhutan, dari kawasan hutan yang berpaya hinggalah kawasan hutan yang kering. Kini ia telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Batagor affinis, yang dikenali sebagai tuntung sungai. Seperti namanya, ia banyak mendiami sungai. Ia telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Batagor basca, ia dikenali sebagai tuntung muara. Ia banyak ditemui di sungai-sungai utama, muara sungai dan juga paya bakau. Ia telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Batagor bornensis, ia dikenali sebagai tuntung laut. Walaupun ia dikenali sebagai tuntung laut, sebenarnya semasa kecil ia mendiami sungai-sungai air tawar dan akan ke paya bakau apabila dewasa. Ia telah pun dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Pelocalis cantori, yang dikenali sebagai labi-labi sungai. Labi-labi sungai ini biasanya ditemui di sungai-sungai utama. Namun ia telah pun dikategorikan sebagai amat terancam kerana populasinya sangat sedikit ketika ini. Amida cartilaginia, yang dikenali sebagai labi-labi biasa. Pasti ramai yang pernah melihat labi-labi ini, terutamanya di kalangan pemancing dan nelayan, kerana ia mendiami di pelbagai jenis habitat, terutamanya sungai utama. Namun ia telah dikategorikan sebagai terdedah kepada ancaman oleh IUCN kerana populasinya yang telah mula menurun ketika ini. Dogania soplana, yang dikenali sebagai labi-labi hutan. Labi-labi hutan banyak mendiami sungai-sungai yang jernih di kawasan bukit atau pergunungan. Walaupun populasinya dikategorikan sebagai kurang membimbangkan, namun ia adalah haiwan terlindung di Malaysia. Citra-citra, yang dikenali sebagai labi-labi bintang. Labi-labi bintang kebiasaannya mendiami sungai-sungai utama dan juga anak-anak sungai. Kini spesies ini juga hampir tidak ditemui dan ia telah pun dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Eretmocheles imbricata, yang dikenali sebagai penyu karah. Penyu karah biasanya ditemui di kawasan terumbu karang di dasar laut, namun sebenarnya habitatnya agak meluas dan boleh ditemui hampir di kesemua bahagian laut sehinggalah ke paya bakau. Ia telah dikategorikan sebagai amat terancam oleh IUCN. Chelonia midas, yang dikenali sebagai penyu agar. Penyu agar biasanya ditemui di dasar laut yang ada banyak tumbuhan seperti rumpai laut.
Pada ketika ini, ia dikategorikan sebagai terancam oleh IUCN. Lepidocles olivacea, yang dikenali sebagai penyu lipas. Penyu lipas selalunya ditemui di lautan yang terbuka, namun kadangkala ia ada ditemui di pelbagai jenis habitat berbeza di dalam laut. Buat masa ini, ia dikategorikan sebagai terdedah kepada ancaman oleh IUCN, namun tidak bererti populasinya masih banyak di Malaysia. Dermocheles coriacea, yang dikenali sebagai penyu belimbing. Penyu belimbing biasanya ditemui di lautan yang terbuka luas. Ia dikategorikan sebagai terdedah kepada ancaman oleh IUCN kerana populasinya yang semakin menurun. Seterusnya, kita akan melihat spesies kura-kura pendatang yang ditemui di Malaysia. Macrocheles teminki, yang dikenali sebagai alligator snapping turtle. Kura-kura ini berasal dari Amerika Syarikat. Ia telah dibawa masuk ke Malaysia untuk dijual sebagai peliharaan. Walaupun masih jarang ditemui, tapi tidak bermakna ia tidak akan membiak jika dibiarkan. Trachemis scripta elegans, yang dikenali sebagai red-eared slider. Kura-kura ini berasal dari Amerika Syarikat. Ia telah dibawa masuk ke Malaysia untuk dijual sebagai peliharaan. Ini adalah spesies kura-kura pendatang yang paling banyak ditemui di perairan Malaysia ketika ini. Memandangkan ia adalah spesies yang lasak dan mudah beradaptasi, red-eared slider ini antara yang menyumbang kepada penurunan populasi spesies kura-kura tempatan akibat kesan dari persaingan makanan dan habitat. Itulah spesies kura-kura yang ada di Malaysia. Seperti yang korang telah lihat, sebenarnya ada banyak spesies kura-kura tempatan, malahan ada yang cantik dan unik jika dikomersialkan untuk peliharaan. Dan kewujudan kura-kura juga adalah penting untuk melengkapi rantaian makanan di alam semula jadi. Namun hampir kesemuanya kita tidak lagi temui di perairan ketika ini, kerana kesemuanya sedang tersepit dengan pelbagai ancaman. Mungkin generasi akan datang tidak akan dapat melihat lagi kesemua spesies kura-kura tempatan dan hanya mengenalinya melalui maklumat seperti ini. Walau bagaimanapun, ada sebahagian spesies yang sudah mula diternak untuk memastikan ia kekal wujud di dunia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga populasi kura-kura liar tempatan dengan cara menjaga ekosistem, elakkan penangkapan berlebihan, elakkan menangkap spesies yang terlalu terancam dan hentikan melepaskan lagi spesies kura-kura asing seperti red-eared slider. Siapa yang melepaskan kura-kura asing, dia bangang. Semoga kesemua spesies kura-kura tempatan kekal wujud di negara kita. Sekian, ikhlas dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.